When we talk about bila kita bercakap tentang kesan kemalangan perjalanan, seperti yang dilihat dalam graf ini, adalah data daripada Perkeso yang menunjukkan bencana pekerjaan telah menyebabkan banyak pampasan kepada faedah hilang upaya kekal. Dan kita tengok di bahagian bar itu, yang paling bahagian kuning tu merujuk kepada faedah yang diberikan sehingga 2016 untuk bencana yang menyebabkan hilang upaya kekal. Dan bila kita bercakap tentang hilang upaya kekal, dia merujuk kepada jenis kecederaan yang akan memerlukan proses rehabilitasi yang sangat panjang, ataupun kemungkinan besar biasanya pekerja tidak akan dapat kembali bekerja. Dan ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dan bila kita lihat kepada data Perkeso merujuk kepada kumpulan umur yang sangat berisiko terlibat dalam kemalangan perjalanan, kita dapati umur di antara 20 ke 29 tahun adalah kumpulan umur yang sangat kerap terlibat dalam kemalangan perjalanan di kalangan pekerja. Dan ini merupakan satu kerisauan kepada kerajaan dan juga Perkeso. Sebabnya umur ini adalah umur yang mana kita rasa bekerja sangat produktif, bukan hanya di tempat kerja tetapi juga dalam kehidupan seharian mereka. Pada umur inilah biasanya kita sedang mempunyai sedang mengembangkan keluarga kita, dan juga merupakan umur di mana tenaga sangat aktif dan sangat produktif di tempat kerja. Dan ini adalah satu senario yang tidak sihat untuk negara. Ini adalah statistik yang merujuk kepada satu kajian yang dilakukan oleh saya di Pulau Pinang di kalangan pekerja industri, dan kita dapati kebanyakan yang terlibat dalam kemalangan perjalanan ke tempat kerja ataupun balik daripada kerja merupakan operator muda lelaki. Seramai 85% daripada responden kemalangan perjalanan adalah mereka pekerja lelaki. Dan bila kita lihat kepada umur, sama seperti data Perkeso, umur yang paling kerap terlibat dalam kemalangan adalah mereka yang berumur kurang daripada 29 tahun. Dan kita dapati daripada kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa salah satu sebab kenapa kemalangan perjalanan ini adalah tinggi di kalangan pekerja-pekerja muda adalah disebabkan keinginan untuk penunggangan berbahaya masih menjadi keseronokan di kalangan mereka yang lebih muda. Jadi lebih lagi bila kita lihat kepada jumlah kemalangan di kalangan antara pekerja kontrak dan pekerja tetap, bila kita tengok pekerja kontrak ni merujuk kepada pekerja yang baru mula bekerja, ada peningkatan dalam jumlah kemalangan perjalanan di dalam kalangan mereka yang baru masuk kerja, muda dan baru masuk kerja. Dan ini sangat merisaukan negara, kerana tenaga muda adalah tenaga yang mana mereka sangat produktif sepatutnya di tempat kerja. Seterusnya, kita lihat pula kepada tahap kecederaan, jenis-jenis kecederaan, dan daripada
kajian yang sama yang dilakukan pada baru-baru ini, kita dapati bahagian badan yang mana sangat banyak kerap mendapat kecederaan adalah di bahagian tangan, pergelangan dan jari tangan. Dan jumlah kedua, bahagian badan kedua kerap cedera yang melibatkan motosikal adalah bahagian kaki dan juga lutut. Dan ini merujuk kepada kos. Kita cuba lihat kepada kos yang perlu dibayar, ditanggung oleh pihak majikan apabila pekerja cedera datang ke tempat kerja ataupun pulang dari kerja. Dan bila pekerja cedera, biasanya majikan akan mengambil pekerja gantian. Dan bila kita dan ini akan merupakan kos kepada majikan selama mana pekerja tetap yang sepatutnya melakukan kerja itu cedera dan tidak dapat datang kerja ataupun tidak boleh melakukan kerja yang sepatutnya. Jadi pihak majikan akan perlu menggajikan pekerja gantian. Jadi kita tengok bila melibatkan pekerja gantian dan gaji pekerja yang sepatutnya masih lagi dibayar, ini merupakan kos tambahan kepada majikan. Dan kita ambil statistik yang kita ada, data yang kita ada berkaitan dengan jumlah cuti yang diberikan, cuti yang diberikan kepada pekerja yang cedera, dan kita kira kos gaji yang perlu dibayar oleh majikan selama tempoh pekerja tidak bekerja, ditambah dengan gaji pekerja gantian yang perlu diambil oleh majikan untuk menampung kerja yang ditinggalkan oleh pekerja yang telah menghadapi kemalangan. Ini menggandakan kerugian majikan sehingga 142% dari gaji asas pekerja biasa tersebut yang sepatutnya. Dan ini adalah situasi yang sangat tidak baik kepada majikan, kepada perniagaan, dan ini antara kesan kemalangan perjalanan. Akhir sekali, kita ingin melihat kepada kesan kemalangan perjalanan kepada tahap kecederaan, dan ingin saya tunjukkan di sini bahawa dalam kemalangan perjalanan yang melibatkan motosikal, kebanyakan kecederaan yang paling tinggi ada melibatkan bahagian tangan, jari dan pergelangan. Jadi apa-apa pun pekerjaan yang memerlukan penggunaan tangan, bahagian tangan, tidak akan dapat dilaksanakan oleh pekerja. Walaupun misalnya kecederaan itu adalah kecederaan ringan seperti geseran kepada tapak tangan, tetapi ini akan mengurangkan fungsian tangan pekerja tersebut dan akan memberi kesan kepada produktiviti. Jadi untuk kesimpulan, ada beberapa kesan yang dihasilkan urutan daripada satu kemalangan perjalanan. Antaranya dia memberi kesan kepada kebanyakan pekerja lelaki yang muda, akan memberi kesan kepada produktiviti pekerja, meningkatkan kos majikan, dan ini adalah sangat tidak memberi kebaikan kepada negara secara amnya.